Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Dengan limpah kurnia serta kasih kepada Allah SWT, kita diberikan kesempatan, keizinan, kelapangan masa untuk meneruskan perkongsian ilmu. InsyaAllah, kita dah sampai muka surat berapa? Siapa ingat? 19. 19. Okay, baik. Sebelum saya nak masuk muka surat 19 ni, saya nak ingatkan kita lah beberapa perkara insyaAllah. Kita pernah belajar lah, kan? Kita pernah belajar antaranya pelajaran 7 November. Okay. Kita pernah belajar tentang bagaimana apa panggil domir ya. Domir pula fi'il. Kan? Kita belajar dulu. Sebelum ni lah saya terangkan sikit pelajaran yang mungkin ini ada berapa bulan Ini hari 21 November. Muka surat 19. Hari ni muka surat 20 Ustaz. Minggu lepas muka surat 19. Okey. Surat 20 Okey, baik. Surat 20. Ya, betul. Okey. So, sebelum kita masuk muka surat 20 ni, saya nak ajak kita tengok beberapa perkara lah. Saya nak ajak perempuan tengok tentang beberapa perkara. Okay. Tentang khabar ya, tentang khabar. Kita sebelum dia tahu lah tentang mubtada Okay. So, perempuan tahulah bila kita kata baitun, a house, al-baitu, the house Baitun, sebuah rumah, al-baitu, rumah itu, rumah tersebut. Begitu juga lah seterusnya. Qalamun, sebatang pen. Al-qalamu, pen itu. Kitabun, sebuah buku. Al-kitabu, buku itu. Jamalun, seekor unta. Al-jamalu, unta itu. Okay, baik. So, saya nak terangkan tentang, perempuan boleh tengoklah. Jadi dekat sini, baitun, bila kita tambah alif lam, jadi apa? So, kita tengok dekat sini juga. Sebelum ini, kita belajar tentang mubtada dan khabar kan? Ya. So, al-khabar dia mesti nakirah lah. Tanwin. Domatain. Tanwin ni domatain. So, mubtada dia mesti isim ma'rifah. Antara yang kita belajar lah hadha, kita dah belajar dhalika, kita dah belajar tambah alif lam. So, dekat sini, saya nak bincang sekarang ni, ada benda yang dia panggil perkataan ini. Ya.
Kalau kita pernah belajar sebelum ni lah. Kita pernah belajar sebelum ni. Contohnya. Beli sikit. Perempuan ingat tak? Fi'il, tentang fi'il. Ada berapa bentuk fi'il? Ingat tak? Ada berapa bentuk fi'il? Ada 3. Ada 4. Kan? Al-Madi, Al-Mudari', Al-Amru, Al-Nahyu. Betul? Betul tak? Betul Ustaz. Kenapa yang slow ni? Al-Madi. Al-Madi. Al-Mudari'. Saya nak kita belajar tengok ni dulu. Al-Mudari'. Amru. Nahyu. Okey. Baik. So, saya ada beberapa ruang kosong kat sini dan kita telah pelajari juga masdar. Kan? Al-masdar. Okey. So, sekarang ni saya buat contoh lah. Ya. Saya akan letak kat sini lah. Ismul fa'il. Ismul fa'il. Fa'il. Ismul maf'ul. Ismul maf'ul kita tukar sikit. Saya buat contoh kan. Perempuan tengok dekat perkataan ni Perkataan maksurun, maftuhun, waqifun, jalisun. Okay. Kat sini ialah, ini dipanggil sifah musyabahah. Sifah musyabahah. Sifah. Sifah. Ini agak macam berat sikit ya. Saya beritahu awal. Okay. Contoh perkataan. Kita ada perkataan qadib. Perkataan qadib. Qadibah. So saya tak letak baris ya. Perempuan tahu baris dia. Letak satu je baris. Kemudian yaghdibu. Yaghdabu. Ghadiba yaghdabu. Yaghdabu. Cuba tengok kamus betul tak? Yaghdab. Betul tak yaghdibu? Yaghdabu. Kan? Yaghdibu. Yaghdibu. Ghadaba yaghdibu. Betul. Betul tak? Ghadaba yaghdibu. Dalam kamus qadiba yaghdabu. Yaghdabu. Oh betul. Yaghdibu. Yaghdabu.
Ghadiba yaghdabu. Betul. Betul. Saya salah. Ghadiba yaghdabu. Betul. Astawa. La taghdab. La taghdab. La taghdab. Masdar dia apa? Ghadiba. Ghadban kan? Ghadbun. Ghadaban. Ghadaban. Okey, baik. Sebentar ya. Ghadab. Okey, ghadaban. Okey, ghadaban. Ghadaban. Okey. Baik. Ada alif, ghadaban. Ha? Ghadaban eh? Ha? Betul ke? Bukan yang ba alif, tak tahulah betul ke tak. Oh, tak Dalam ada. alif. Tak ada. Tak ada. Alif tu dia kita dah belajar dulu itu hari kamus. Iya tak, Mas Dar? Dia belakang tu sebab dia letak baris tu sebab apa dia panggil cara dia baca tasrif tu. Ya, dia sebenarnya ghadabun. Dia sebenarnya ghadabun. Okey, isim fa'il. Okey, baik. Kita tengok kat sini. Ini perempuan perhatian ni pelajaran baru. Perempuan tengok dekat sini. Saya tulis kat sini, saya letak baris semua. Ghadibun. Sini saya letak maghdubun. Okey. Sorry, ini salah. Ini kat sini. Ish. Lama. So, ini tak ada. So, ini tak ada sifat musyabahah. Nan. So, baik. Contoh perkataan lagi. Saya letak perkataan. Okey, baik. Perempuan perhatian dekat sini ya. Apa saya nak terangkan tentang perkataan perempuan tengok kita punya ni. Satu, tuan-tuan tengok ada perempuan tengok perkataan maksurun. Okey. Maksur ni. So, tak dekat sini. Maksurun. Mim. Kaf. Sukun. Sin. Mah. Waw. Oh. Okey. Perempuan tengok perhatikan dekat sini. Sama tak bentuk dia? Pertama, perempuan tengok kat sini. Mim. Pertama ada mim. Kemudian ghain. Sukun. Kaf dia pun sukun. Sin. Dhammah. Dia pun dhammah. Bot dia dhammah. Waw. Dia waw. Tanwin. Dia tanwin. Maksurun. So, perempuan buka. Perempuan dah tahu arti asal kata dia apa dia? Cuba perempuan tengok. Buka asal kata dia. Kaf kan? Okey. Kaf, sin, ra. Iaitu kasara yaksiru. Kasara yaksiru. Kasara. Kaf. Sin. Fathah. Ra. Yaksiru. Ya. Kaf. Sin. Dari bawah. Ra. So, kat sini lah. Kaf. Sukun. Sin. Baris. Bawah. Ra. Sudah taksir. Lam. Kaf. Sin. Dari bawah. Ra. Lepas tu, dia ni masdar. Kena tengok kamus. Masdar dia adalah Kasrun. kasrun. Okey. Kasrun.
kaf, balik fathah, sin, sukun, oh, inilah kaf, fathah, alif, sin, balik bawah, oh. Okey, kat sini dia tak ada. Okay, baik. Cuba tengok ada tak perkataan kasirun dalam perkataan kasarah ni? Ada tengok, cari tengok bawah-bawah tu ada tak perkataan kasirun? Ya. So tak ada, so bermaksud oh ada kat bawah ni yang terpecah kasirun bawah sekali 3 4 4 sebelah kiri bawah sekali. So okey. Dekat sini yang perempuan tengok kasirun ni dia panggil ini sebagai sifah musyabahah. Okay. Nanti saya akan terangkan ya. Okey. Baik. So kita ambil lagi satu. Perempuan tengok pula perkataan jalisun. Perkataan jalisun. Ni dan jalisun. Okey. Ini kita nak bentuk khabar ya perempuan nak bentuk khabar. Apa dia gitu boleh buat. So kita kata kat sini jalisun kat sini. Jalisun. Jalisun. Okay. So perkataan asal dah jalasa. Saya tak letak apa-apa baris. Kita dah kuasai ini. Ya jelisu. Ya jelisu. Ijlis. La tajlis. Kemudian julus. Julusun okey. Betul tak? Cuba tengok. Masdar dia julus. Okay, baik. Julusun. Wow, ada wow. Julus. Wow, julus. Okey. Kat sini dia tak ada. Kita takkan jumpa. Perempuan takkan jumpa perkataan jalisun. Ada tak perkataan jalisun? Cuba tengok dalam kamus. Jalisun. Nanti saya akan terangkan. Ha? Ada. Muka surat 60. Jalisun. Okey. Okey. Ni jalisun. Okey, kat sini dah. Bukan. Ni lain Tak apa. Saya letak je dulu. Tapi ni saya kena mark dengan ni. Baik. So, perkataan pertama tu yang kita tengok. Okey. Al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun. So, perempuan tengok dekat sini bentuk dia serupa. Okey. Bentuk dia serupa. Okey. Ada mim pertama, huruf asal, huruf pertama sukun, huruf kedua dhammah, huruf ketiga tambah lepas huruf kedua tu huruf waw. Tambah huruf waw yang sukun, kemudian huruf terakhir dhammatain. So, macam tu juga. Bagi kat sini macam kita kata fatah yaftahu, iftah la taftah, fathun, fathun, fatihun, fatihun, maftuhun. So kat sini jadi maftuhun. Okey. Okey. So ni saya buat bentuk saja untuk kita faham. So isu dia dekat sini. Baik.
So dekat sini nama pembentukan ini, yang kedua ni, yang ini, pembentukan ni dia panggil sebagai, ya, bentuk dia dinamakan sebagai bentuk, saya buat warna sikit, isim fa'il. Nama pembentukan dia dinamakan sebagai isim fa'il. Baik, bentukan isim fa'il ni, perempuan. Ya. So kalau kita tengok dekat sini, saya cuba nanti saya adjust sikit. Okay. Hold on. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Kak. Dah lama mula Ustaz? Dah Kak, pukul 2 juga. Ustaz Perli saya. Dia je Kak, gurau-gurau. Tadi Kak baru Kak pukul. Kau boleh kita mula? 3.10 kita start. Kita start 3.10. Terima kasih Anissa. Anissa tu anak dia Kak. Umu Anissa. Okay. Okay, baik. Okay, perempuan ya. Saya tunjuk sikit-sikit dulu. Nanti kita nampak. So, satu macam saya kata sebelum ni, ya, bahasa Arab ni satu bagus dia punya tu standard. Dia punya tu standard. Okay. Okay. So, ini kita belajar juga. Saya buat warna lain sikit. Warna, okay, kuning ni okay sikit. Okay, ini warna biru. Okay. So, baik. Yang sebenarnya ni jalis ni tak ada ni, perempuan. Saya buang dulu. Tak apa, nanti saya akan beritahu. Okay, baik. So, ini pun tak ada dulu kot. Saya buang dulu. Saya akan bincang. Okay, baik. So, kita tahu dah perkataan ni yang perempuan jumpa dalam buku kita ni, kertas kerja ni, kertas buku ni. Okay. Perempuan akan jumpa perkataan yang saya kata tu. Yang pertama yang ni lah, maftuh. Macam mana dia dibentuk daripada perkataan asal kata dia. Dia akan jadi standard ya. Begitu juga perkataan ni. Waqif. Waqifun. Dan juga jalisun. Dia dibentuk macam mana pembentukan dua perkataan ini. Baik. Ya, perhatikan baik-baik ya. Jadi, begitu juga. So, kita tengok dekat sini pembentukan tu macam tu. Tapi pengertian dia tu, okey, dekat sinilah yang akan saya tengok kebanyakan kita akan, saya sendirilah, bila belajar dulu akan agak sedikit keliru. Tapi tak payah kita bincang terjemahan tu dulu. Ya, macam mana pembentukan tu. Tapi yang penting kat sini lah, perempuan tahu macam mana dia dibentuk. So, dia ada asal kata dia macam ni lah. Ya kan? Yang perempuan belajar, ghadiba yaghdabu, ighdab, la taghdab, ghadaban, ghadibun, maghdubun. Kasara yaksiru, iksir, la taksir, kasrun, kasirun, maksurun.
Jalasa yajlisu ijlis, la tajlis, julus, jalisun, majlusun. Begitulah seterusnya dalam banyak-banyak perkataan. Okey, dalam banyak-banyak perkataan yang kita akan jumpa nanti. Okey, saya buat contoh. Okey, antara okey. Macam ni dia okey. Okey, perempuan juga tengok perkataan macam jadidun, okey, qadimun, saghirun, kabirun, okey, jamilun, khafifun, thaqilun, nazifun, qaribun, ba'idun. Ini semua ya, ini dia panggil sebagai antara bentuk perkataan dia panggil sifah musyabbahah. Okey. Okey, nanti saya akan beritahulah. So sebab tu yang tadi kita sebut tadi ya, dia ada perkataan kalau misalnya kata kalau ada dia adalah ya, kalau ada dia ada, kalau tak ada macam ni tadi kita jumpa ada perkataan ada kasirun ya, kasirun. Tapi ni yang sebenarnya bukan sifat musyabahah ya. Saya tak boleh pergi ni sebagai sifat musyabahah ni perempuan. Saya tinggalkan dulu ni dulu. Sifat musyabahah. Okey, baik. So kalau kita tengok dekat sini kita ambil ni dululah, isim fa'il, isim maf'ul. Ya, isim fa'il, isim maf'ul. Pembentukan itu dia adalah standard. Perempuan tengok huruf pertama ya, tengok ya. Saya buat bentuk dia. Perempuan tengok dekat standard dia. Cuba buat lagi. Insert. Dia ada 4 huruf dengan 5 huruf. Okey. So saya tulis kat sini contoh perkataan. Apa syarat dia? Perempuan perhatikan. Okey. Okey. Macam kita tahu perkataan qadaba kan? Kita qadaba. Untuk jadikan di isim fa'il ya, kita nak bincang sekarang ni lah macam mana pembentukan isim fa'il. So huruf pertama baris fathah. Okey, ni confirm. Huruf kedua. Sebelum tu nak tanya dulu isim fa'il tu isim apa? Okey, dia jenis isim. So kat sini nanti saya kata dia sebenarnya kalau kita kata isim fa'il ni dia lah kata nama pembuat lah. Kata nama pembuat. Macam kita kata kata nama orang yang mencuri kita panggil apa? Pencuri. Itulah dia. Okey. So contoh kita kata kata yaktubu, uktub la taktub, kitabah atau kataban atau kitabatan kan? Katibun. So katibun adalah man kataba ar-risalah. Man kataba fahuwa katibun. Man kataba fahuwa katibun. Siapa yang menulis dia adalah penulis. Boleh faham? So siapa yang marah? Pemarah lah. Siapa yang buat dia lah. Nah. Okey, apa pula maghdub? Yang kena marah. Yang kena marah. Yang dimarahi. Macam sebab Itu tu kita kata sama dengan maf'ulun bih ke bukan? Bukan. So sebab tu dia kata-kata yang di tu. Maf'ulun bih tu dalam ayat. Ni pembentukan perkataan. Bezakan Okay. pembentukan perkataan dengan tugasan di dalam ayat. Okey, baik. Contoh kita kat sini. Alif, yang kedua adalah alif. Ya, tengok Ghain, lepas tu alif. Huruf ni bermaksud ni lah huruf tambahan. Lepas tu ba mesti bari bawah. Ba. Ni asal kata kan? Asal kata. Okey, hatta kata ni tak perlu tak itulah dia bergantung lah kalau dia sebelum dia haraf jar yang macam perempuan tahu. Sebelum dia haraf jar maka dia mesti apa panggil? Kasrah. Kalau dia jadi maf'ulun bih dia akan jadi fathah. Okey. Okey, kalau dia khabar dia jadi dhammatain.
Kalau dia jadi mubtada, Doma. dhammah. Naam. Masya Allah. Alhamdulillah. Macam tu. Mudah macam tu. So, bila kita belajar, kita akan faham lah. So, bila dia jadi mubtada, dia mesti apa? Saya boleh dhammah. Alif lam. Naam. Al-ghadibu. Ya. Orang yang marah tu. Al-ghadibu, orang yang marah tu. So, kita boleh jadikan dia sebagai sifat juga. So, sifat tu kita gunakan untuk sebagai khabar. Macam kita kata jalisun ni, kita jadikan dia sebagai khabar. Tu yang kita jumpa tadi, dia sebagai khabar. Ni, jalisun. Kan? So, kalau kita tambah alif lam, kita kata orang yang duduk itu. Orang yang duduk itu. So, jalisun yang duduk. So, al-waladu, budak itu, duduk, yang duduk. Al-mudarrisu, yang berdiri. Guru yang berdiri. So, sifat yang mana satu? Yang mana satu walad, yang mana satu mudarris? Yang duduk. Yang. Kita kata yang duduk. Nampak tak perkataan yang ada kat situ? Yang duduk itu pelajar. Yang berdiri itu guru. Boleh faham? Boleh faham tak? Okey, baik. Okey, perempuan perhatikan ni ya. So macam itulah perkataan dia. Apa perkataan? Macam kita kata kata yaktibu, kita kata katibun. Kasra yaksiru, kasirun. Jalasa yajisu, jalisun. Okey. Begitu juga dengan perkataan ni, apa berlaku? Oh, ni saya salah tempat letak. Dia kena ada 6 ni. Sekejap saya tambah lagi satu. Insert. Right. Okay. So ni saya cuba balik copy balik. Okay. So saya buatkan perempuan dekat sini ialah saya letakkan kat sini perempuan perhatikan saya bagi dia satu standard huruf lah. Fa. Kata selalu kita bahasa Arab dia akan guna fa, ain, lam. Ain, lam. Fa'ala yaf'alu. La yaf'ilu. Dan sebagainya. Okay. So, dekat sini, ini sebagai huruf tambahan. Untuk bentuk apa dia? Isim fa'il. So, bila kat sini, kita kena tambah mim. Okay. Mim. Tetap, mim ni mesti fathah. Ghain. Sukun. Tak ada. Ba. Kat sini tak ada. Huruf kedua tambah. Lepas huruf ni tak ada. Ba. Lepas tu kat sini pun kena tambah lagi satu huruf, satu kotak lagi. Insert column to the left. Okay. Wow, tambahan. So ni tak ada. Wow. Ba. So, ba, dhammah. Macam tu. Maghtub. So perempuan boleh nampak dekat sini. Apa yang tambah, apa yang kurang. E.
So, ini asal ya. So, saya tunjuk kat atas ni adalah asal. Inilah huruf asal kata. Okey. Asal. Asal. So, ini yang pentingnya kita belajar asal kata dulu. Kalau puan-puan masih ingat. Kenapa saya belajar kita asal kata? Okey. So, dan kita telah tahu dah. Yang ini, okey. Ini semua dah kita dah bincang dah lah. Macam mana perubahan dari asal kata tu berubah kepada yang lain. Kan kalau amar, kalau nahi, tengok kepada mudhari'. Tapi masdar kena tengok kamus. Sekarang ni nak bentuk isim fa'il. Nak bentuk isim maf'ul. Yang mana isim fa'il dan isim maf'ul ni boleh dibentuk untuk jadikan dia sebagai apa dia? Khabar. Okey, ingat ni ya. Khabar. Al-waladu jalisun, al-mudarrisu waqifun, al-babu maftuhun. Lagi satu, boleh juga jadi daripada bentuk perkataan dipanggil sifah musyabahah yang saya sebut tadi. Sini puan-puan boleh tengok perkataan baridun, sejuk. Yang sejuk, sejuk. Okey, ada lagi tak? Tak ada dah. Lain semua kalau kita tengok kat sini ialah tentang satu perkataan lagi dia panggil sifah musyabahah. Ya. Sifah musyabahah ni macam ni saya nak sebut sebab di dalam kamus kita tak ada ya. Dalam kamus kita dia tak ada sebut sifah musyabahah. Saya cuba cari dalam perkataan okey ya. Cari dalam internet. Okey. Makna jadirun. Okey. Kat sini ada. Dia dalam bahasa kita tak ada ya. So nanti puan-puan kena, bila pandai nanti puan-puan kena buka ni dah. Jadi, sahabat jadirun, sahabat ba'du. Zahazin azim. Jadid ana. Dengar. Okey. Azim. Jadid. Jaddada. Dia sama jaddada. Okey. Musyabah. Sebentar Sifah. Musyabah. Ini dia. Ya, sifat musyabah. Puan boleh baca ni kan? Cuba tengok Saya sebut yang ni puan boleh baca tak ni? Tak nampak Saya besarkan sikit. Zoom. Ni, apa perkataan ni? Cuba puan baca.
Ma hiya sifah musyabahah. Oi, Ma hiya as-sifatu musyabbahatu. Kan? Okey, apakah dia sifah musyabbahah itu? Okey. Ya, apakah dia sifah musyabbahah itu? Okey, apa dia? Ni. As-sifah musyabbahah hiya lafzun مصاغ من الفعل الثلاثي لازم يدل على معنى وذاتا في آن واحد على وجه الثبوت. Okey, maksud dia kat sini sifat musyabbah tu ialah satu lafaz, kan? Yang musagh yang diambil daripada fi'il sulasi. Fi'il sulasi dia tadi. Fi'il sulasi tadi yang kita kata ni, fi'il ni panggil fi'il sulasi kan? Kita dah belajar kan? Ni fi'il sulasi. 3 huruf. Dia panggil fi'il sulasi. Okey? Sulasi al-lazim. Fi'il sulasi tu mesti lazim. Kita dah belajar juga fi'il lazim lagi satu sulasi apa? Muta'addi. Muta'addi. Pandai. Okey, fi'il sulasi lazim, kan? So lazim ni bermaksud dia tak ada, dia tidak boleh dimasukkan dia tidak boleh dimasukkan maf'ulun bih secara direct. Okey, maf'ulun bih secara direct. So bermaksud diperlukan haraf jar lah. Okey, baik. Lazim yadullu ala makna yang ia menunjukkan ke atas sesuatu makna, wazat dan juga zat, keadaan fi'anin wahidin ala wajhi subut, kepada menunjukkan zat kepada sesuatu dengan gambaran yang secara pasti. So macam contoh dia kata jadidun, baru. So kita tahulah pastilah itu baru. Fahuwa yadullu ala sabat sifah. Okey, so ia menunjukkan tentang ketetapan, kepastian sifat. So tadi kita guna jadid tentang sifat ni. Jadid sifat, qadim sifat. Okey, kabir sifat, saghir sifat. Okey, qarib sifat atau keadaan lah, atau kita kata kat sini dia sebut juga nanti kita tengok lagi. Satu kita faham lah sifat, ma fi syakhsan ma, terhadap sesuatu, wa alamatus sifah musyabbahah hiya istihsanu jar fa'iluha biha, kan? So memperelokkan jar, pelaku dia, nahwu hasan khalqi. Ni dipanggil ni juga, antara salah satu sifat musyabbah hasanul khalqi. Okey, idza ma qila khuluquhu hasan. Ini tapi dia ambil tentang sifat musyabbah tentang yang tak ada ya tu, wasikhun, contoh perkataan wasikhun tu tak ada ya. Okey, watudha. Okey, inilah. Sekejap. Fa'ala alladhi. Okey, nah kan ni. Fa'ala. Okey. Fa'ala sama wazan sayyidi wa huna yadru soal hal tayyib sifatun lil jabal. Okey, macam itulah. Okey, tak apalah, nanti saya akan jelaskan lebih perinci sebab ini agak yang saya sebut tadi, contoh kita ambil perkataan, selalunya dia ada perkataan, kita tengok dulu. Jamil. Perkataan jamil, kabir. Okey. Qadim. So okey, kita ambil dulu perkataan jadid ni bermasalah sikit sebab dia ada 2 huruf yang serupa. Saya nak ajak kita tengok kepada qadim dulu. Cuba tengok perkataan qadim. Okey, muka surat 303 kan? Okey. So ada perkataan qadimah, ada perkataan qadumah, ada perkataan qadamah. So maksud dekat sini ialah perkataan qadamah itulah, qadama yaqdumu, qadman. Okey, kita tengok kat situ dia letak perkataan qadim. So yang mendahului lah, lamalah. Yang dah awal-awal. Macam tu. So kita tengok dekat situ ada muka surat 303 sebelah kiri tu ada perkataan qadimun, qudumun.
Nampak tak bukan qadimun? Lepas tu ada lagi satu perkataan bawah qadimun tu ada qadimun qudama. So ada dua benda. Satu adalah dipanggil sebagai qadimun, ya, iaitu orang yang datang tu lah, kan? Qadimun, yang datang. Tu yang saya kata tadi ada perkataan yang. Ingat tak? Ada perkataan yang. So ini adalah pelajaran pertama, ya. Saya baru nak terangkan tentang perkara ni. So jangan saya tak akan bagi nota apa-apa. Okey, tapi saya nak perempuan biasa dengar dulu, pernah dengar dulu. Okey, so kita boleh anggap ni macam saya katakan tadi, selalunya saya akan kata ni sebagai saya panggil sebagai iklan. Ya. So dengar dulu. Aduh, kita dah tahu dah, kita dah nampaklah gambaran awal, ya. Macam mana ia dibentuk. Okey, baik. Qadimun, so yang datang. So bawah tu lah qadimun. Yang lama, yang dahulu, yang lama. Okey, so qadimun tu al-sifah musyabahah. Qadimun itu adalah apa panggil? Isim fa'il. Okey. So kalau kita kata, kan? So kalau kita tengok dekat sini, kalau kita kata sini dia datang qadima yaqdamu. Okey. So qadimun adalah untuk perkataan qadima yaqdamu, yang datang, yang masuk. Okey. Tapi qadimun dia datang dari perkataan qadama yaqdumu. Okey, qadama yaqdumu. So dekat sini dua benda ni, tapi poin dia ialah dia macam ada satu sumber yang sama lah. Okey, sumber yang sama. Tapi kat sini lah kita nak guna kesesuaian lah. So qadim, macam kita sebut tadi, dia adalah menunjukkan tentang sifat. Ya, okey. Fahuwa yadullu ala thabata sifatin ma fi syakhsin ma. Ni. Ya. So jangan pening-pening. Saya tak nak perempuan stres. Poin dekat sini ialah faham bentuk dulu. Faham bentuk. Okey. Sekarang ni kita tengok dekat sini ialah macam kita kata qad. Qaf. Saya tulis kat sini lagi. Qaf. Dal. Okey. So kat sini qaf. Yang mana satu bentuk, macam mana pembentukan sebut? Ya. Mim. Okey. Saya letak kat sini. Saya tambah kat sini baliklah. Kena tambah. Set. To the right. Tak boleh. Jadi kita nak kecilkan Kan yang cross atas tu. Ada Ha? cross yang kecil atas tu. Ni Kan tu bawa ke sana sikit. Bawa ke kiri sikit dulu. Tak jadi. Tak boleh bawa. Tak boleh. Tak pun kena ke kanan sikit lah. Macam kecilkan lam tu lah maksudnya. Ataupun kecil ke semua. Ke kanan kan. Tak jadi ya. Tak boleh. Dia kena kecilkan kolom tu. Itulah. Nampak tak ada kecil box kecil bawah belah kanan. Tu Okay. bawa ke sebelah kiri. Okay. Okay. Sebentar semua. Sebentar sekejap. Siap. Okay, kita kembali balik pada 20. Okay. Ini dia panggil sebagai apa tadi saya kata? Ini pembentukan isim fa'il. Okay. Sekejap saya bentuk yang ini sama standard dulu. Tekan je yang cross tu tadi tu. Yang cross pula, yang tambah tu. Nanti dia automatic untuk semua. Tak payah nak kecilkan je. This evenly. Tak jadi. Tak apalah. Okay.
kat sini inilah isim fa'il, pembentukan isim fa'il perempuan Okay. Ini pak isim maf'ul. Inilah pembentukan sifat musyabahah. So, baik. Perhatikan ini. Ya. Macam mana? So, ini tak ada. Okey. So, apa yang ada? Ini tak ada. Ini tak ada. Penambahan ni tak ada. Okey. So, perempuan perhatikanlah. Dekat sini, apa kalau nak bentuk isim fa'il daripada asal kata yang kita ada ni? Ya. Macam kita kata dah. Boleh kita kata ada yang lah. Perkataan yang. Kalau menunjukkan kepada orang, yang. Kan? Kalau kita memiliki sifat, boleh cakap yang duduk. Yang duduk itu pelajar, yang berdiri itu guru. Okay. Okey, macam kita kata tadi, tanpa yang pun tak ada masalah untuk terjemahan kita. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Air itu yang sejuk. Okey, so air itu sejuk. Begitu juga yang di kan. Maksurun. Yang ini pula ada perkataan yang di. Okey. Yang ini saya tambah lagi dekat sini. Saya kecilkan dulu. Okey, saya tambahkan. Insert, right. Okey. So bahasa kita boleh kita tambah perkataan yang sahaja, boleh ditambah, boleh dihilangkan. Boleh tidak ada, boleh ada. Yang ni pula yang di. Yang di. Yang inilah sifat semata. Ya, sifat semata. Boleh kita kata yang jugalah. Boleh ada perkataan yang. Baik. Boleh ni maksudnya boleh. Bahasa yang faham macam kita. Yang lama, yang baru. Okey. Yang apa lagi? Contoh nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh. Macam kita dengar dalam Al-Quran dia kata al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim. Al-maghdub ni perkataan maghdub. Al-maghdubi alaihim. Yang dimurkai ke atas mereka. Kan? Okey. Yang di ada perkataan yang di, ingat perkataan yang di. Boleh juga tanpa ada yang di tu macam maftuhun, yang dibuka kan, yang dibuka. So bermaksudlah terbuka. Maghluqun, maghluqun yang ditutup. Yang so tertutup. Maksud dia macam itulah. Boleh ada yang di, boleh tanpa yang di tu, tapi ubahlah. Ubah kepada perkataan yang lain. Macam kita kata maftuh, yang dibuka jadi terbuka. Ini. So, maksurun, yang patah. So, tak apa yang terus kepada patah. Al-qalamu maksurun, patah. So, dia nak jadi sebagai khabar saja. Okey. Al-waladu jalisun, yang duduk, yang dipatahkan,
yang patah, patah, yang dipatahkan, yang dibuka. So ni erti dia terbuka. So kalau kita buka, saya tak pasti dalam kamus ada tak, cuba cari perkataan fataha. Okey, fathah. Okey. Cuba tengok muka surat 277. Sebelah kanan atas ada perkataan maftuhun. So kamus pun bagi tahu kita perkataan yang di, nampak tak? Yang dibuka. So dia tak bagi tahu pun kita perkataan terbuka. So tengok atas tu ada perkataan fatihun, iaitu yang membuka, yang memulai, yang menaklukkan, yang. Nampak tak? Okey. So kamus ini pun dia lebih kepada metod yang saya tambah yang kat sini aje lah. Yang ini saja. Kan sepatutnya kalau dikatakan itu maftuh maksudnya terbuka. Kan? Fatih Fatih pembuka. Sepatutnya macam tu. Kalau ini dalam terjemahan nak menterjemah untuk kita memahami lah lebihnya. So kalau kita kata terbuka pun tak ada masalah lah. Saya cuba cari kamus saya yang lain. Kalau dia ada perbezaan tentang masalah tu, Fatih. Okey. So Fatihun, kalau buku lagi satu ni, kamus ni, dia sebut ialah Fatihun, orang yang membuka. Okey. Lepas tu membebaskan. Okey. Macam itulah, orang yang membuka. Berbeza dengan kamus kita yang kita ada sekarang ni. So saya cari perkataan maftuh pula. Jadi sebut tak maftuh? Tak ada. Maftuh tak ada. Fatihun saja. Fatih. Tak ada. So tapi tak apa, insyaAllah. Dia biasa-biasa. So saya memang ada banyak kamus untuk belajar bahasa Arab ni. Macam saya katalah, perempuan buat masa ni guna yang kamus tu lah. Nanti lama-lama bila perempuan nak mahir, perempuan kena beli banyak kamus. Okay, saya cuba dulu. Cuba cari dulu. Fatah. Dia pun tak beritahu kamus ni. Tak ada. Okay, so kita ambil lah dalam buku kita ni. Bolehlah maftuh tu arti dia terbuka. Okay, maftuh daripada bentuk isim maf'ul, arti dia terbuka. Okay, so qadim, bentuk qadim ni boleh kita ambil dia daripada maksud dia ialah terus, jangan ada yang lama, kan, lama. Isim fa'il pula macam kita kata tadi, boleh kita jadikan dia dalam ayat inilah, dalam bentuk konteks yang kita belajar ni, macam kita kata maftuh jalisun, ini sebagai, kita nak jadikan ini sebagai khabar, okay, al-waladu jalisun, okay, al-mudarris waqifun. Begitu juga tentang tiga benda ni. Itu je lah yang saya nak terangkan tentang perkara ni, sebab nanti insyaAllah perempuan akan jumpa kan, macam kita kata kabirun, sama kan bentuk dia dengan jadidun, qadimun, saghirun, lagi mana? Jamilun, qaribun, ba'idun, thaqilun, khafifun, nazifun. So sama bentuk dia sama yang macam kita kata tadi, perempuan tengok tadi dekat sifah musyabahah. Boleh faham tak? So nak tanya, maksudnya kalau fa'il mesti tambah alif. Kalau isim maf'ul tu mesti ada mim kat depan, lepas tu ada waw kat tengah-tengah tu. Sebelum huruf terakhir. Lepas tu sifat musyabihat tu mesti ya. Maksudnya sebelum huruf terakhir. Maksudnya Ya, memang betul. konstan macam ni saja. Macam tu saja. Dia constant. Sebab tu saya kata dia constant. Sebab tu ni bahasa Arab ni dia punya kelebihan, dia bukan macam bahasa Melayu kejap
kejap men, kejap meng, tak. Bahasa Arab dia standard. Ini cantiknya bahasa Arab. Ya. So kaedah ni. Cuma tinggal lagi dalam menterjemah tu, kita kena tengoklah orang Arab guna macam mana. So macam kita punya buku ni, dia bagi kita satu daripada perkara yang untuk kita nampak. Ya. So saya nak bagi tahu bahawa poin dia ialah daripada bentuk-bentuk ini yang puan-puan belajar ni, okay, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, ketiga-tiga bentuk ini boleh dibentuk sebagai apa? Sebagai khabar. Ini kita belajar dulu ni. Okay? Boleh dibentuk. Sebelum ini kita nampak benda. Kan benda. Hajar, batu, qalam, pen. Ba'idun. Kita tak tahu. Qaribun. Kita tak tahu. Kita tahu. Jauh lah. Kita memang terjemah dia jauh. Kan? Dekat. Kan? Pecah, patah. Kan? Tapi yang sebenarnya benda tu, dasar kata dia, itu yang kita belajar dulu dasar kata, benda-benda ni semua dibentuk daripada perkataan yang sebegini rupa. Boleh nampak ni? Ya. Tapi untuk kita okay, tapi kalau kita nak ni semua kan, kita kena biasakan dengan bahasa Arab ni lah. So perempuan dapat kuasai dah ni. Okey. Oh, ini apa? Sifat musyabahah ni dibentuk dari sifat musyabahah. Ini isim fa'il. Ini isim maf'ul. Okey, dah tahu dah. Selesai. Okay. Ambil erti dia dulu. Macam dia kata yang bersih, terus ambil bersih. Al-qamisu bersih. Kan? Al-qamisu nazifun bersih. Bukan yang bersih, yang dibersih. Tak ada lagi. Bersih. Ba'idun jauh. Yang jauh. So nak bagi tahu sifat masjid tu jauh. Macam itulah. Baik. Lagi satu nak tanya. Yang kita nak buat, kita buat semua ni, dia memang asal dia daripada fi'il lah kiranya. Ya. Baru kita dapat isim fa'il semua tu. Ya. Okey. Okay. Tapi pembentukan penggunaan dia tu kita tengok orang Arab lah. Kat sini lah buku Arab ni kita belajar macam mana diorang guna. Okey. So kita tak boleh kata jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Okey. Atau kita kata majdudun. Kan? Atau kita katakan al-labanu baridun. Kita tak kata macam tu. So kita nak tahu macam mana pembentukan tu, tengok orang Arab guna. Boleh faham ni? Boleh faham tak? Kejap. Yang macam kabirun tu kan? Dia patutnya yang terkena lah kan? Tapi kenapa ya kabirun? Sebab tu kita kata tadi, tengok orang Arab guna. Kita jangan tengok al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Bukan yang dibesarkan. Sifat batu tu. Sebab tu kita tengok tadi, sebab tu dia panggil sifat musyabahah. Sifat. Kalau tu macam tu, kenapa dia tak kabirun? Kenapa tak dia macam, kenapa dia tak yang saya jadi kata macam tadi. fa'il? Betul. Bagus. Sebab itu kita kata, macam mana kita nak tahu mana kita nak guna, kita tengok orang Arab guna. Saya tu pun tak boleh kata. Kita kena tengok dekat orang Arab guna apa. Macam kenapa kita kata banyak latihan mendengar dan bercakap lah. Bukan, kena tengok dekat cara orang Arab guna dalam buku ni lah. Buku ni dia akan bagi tahu kita banyak benda. Kan? Kita takkan kata macam kita kata kita tak ada kata baridun untuk yang ini. Al-labanu baridun, tapi kita kata baridun. Kita tak kata kabirun untuk al-hajar. Al-hajaru kabirun. Tapi kita kata kabirun. So untuk kita kata besar, sifat besar, kita tak akan guna kabirun, tapi kita guna kabirun. Okey, sifat duduk kita tak akan kata jalisun, kita akan kata jalisun. Maksudnya Ustaz dia untuk perkataan tertentu sajalah. Ya, tak, dia macam ni. Dia kena tengok macam mana pun, kena tengok orang Arab guna. Sebab tu pengarang ini dia bagus, dia ajar kita
Dia memang tak ajar kita yang saya ajar ni macam mana pembentukan tu. Sebab dia nak suruh kita hafal je. So saya sebenarnya, untuk saya pula, saya nak perempuan tahu benda tu dibentuk daripada apa. Kan? Supaya nanti kita faham lah. Tapi bila kita membuat ayat, okay, kita kena tengok macam mana orang Arab buat ayat. Macam kita kata kalau Bangla, dia bercakap bahasa Melayu berterabur atau tidak? Terabur. Berterabur kan? Saya itu barang mahu. Jadi kalau dia ikut bentuk, dia tahu betul dah perkataan tu. Tapi penyusunan sebut uh, uh, apa panggil dia tak nampak macam mana orang Melayu. Kalau perempuan boleh dia kata al-hajaru kabirun. Betul dah tu. Tak salah. Kan? Pada sudut makna dia. Tetapi orang tahu perempuan bukan orang Arab. Ini bukan orang Arab mencakap ni. Cara cakap ni. Cara membuat perkataan, membentuk perkataan. Bukan orang Arab punya. Boleh faham tak ni? So macam mana pun kita kena tengok orang Arab. Sebab bahasa ni, kan, bahasa ni, ilmu bahasa apa pun dia kena tengok dekat bangsa tu sendiri. Ilmu apa pun pada sudut bahasa. Kan? Macam kita dengar orang, dia sebut kan, kita kata scissors kan. Eja scissors macam mana? SC. Patut bila kita baca SC, kan, dia macam skirt. Macam tu lah patutnya. Kalau dibetulkan. Macam bahasa Inggeris pun macam tu kan. Kita dengar ada huruf yang hilang. Tulisan ada tapi huruf tu hilang bila disebut. Okey. Begitulah bentuk-bentuk. So masing-masing punya ada cara yang tersendirilah dalam setiap ilmu bahasa. Boleh faham? Okay. Poin saya kita tahu bagaimana ia dibentuk. Macam tadilah kita belajar tadi. Kita tahu lah, oh dia macam ni. Okey, dia memang dia berasal kata ni lah. Kan? Okey. Kita tahu dia punya asal kata. Kita tahu macam mana dia dibentuk sebab dia standard. Tapi bila makna tu untuk penggunaan, kita nak guna isim maf'ul ke, sifat musyabahah ke, atau isim fa'il ke, kita tengok pada orang Arab guna macam mana. Okey, baik. Macam kita tengok kat sini lah kan. Okey. Harun ni. Okey. Okey, Harun. Ini satu di antara masalah. Nanti insyaAllah kita akan belajar juga. Saya tak nak pening-peningkan. Itu pun dah cukup pening, saya tahu. Okey, kita tengok lagi. Okey, itulah sampai yang kita belajar semua ni. Nampak tak? Diulang. Ya, cuba perempuan tengok diulang. Pengarang kita ni diulang je perkataan tu. So, isu dia dekat sinilah. Dua perkataan yang kita belum belajar lagi lebih detail. Wasikhun dengan harun. Okey. Lain semua kita dah tahu dah pembentukan dia. Okey. Macam talibun. Perempuan dah tahu kan? Dia bentuk apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il. So, kalau kita tengok, buka balik kamus. Apa asal kata dia? Cuba tengok. Muka surat berapa siapa dapat? Okey, muka surat 208. So, dekat situ dia kata talaba, menuntut, mencari, meminta. So, talibun, penuntut. Kan? Pencari ilmu, talibul ilm. Kan? So, itu di antaralah. Kita tak ada kata, kenapa kita tak ada kata, kita tahu belajar tu apa, belajar bahasa Arab panggil apa? Darosa kan? Kan? Kita tak ada kata darisun. Oh, pelajar itu ada risu. Pelajar itu. Tak, kita tak ada kata. Kita akan kata at-talibu. Dia tak boleh guna darisun. So, macam mana pun kena tengok bahasa Arab. Orang Arab guna. Boleh faham tak perempuan?
Allah Ustaz. Okey. So saya nak nampakkan macam mana diorang bina perkataan. Diorang bina perkataan dan kita belajar macam mana diorang bina dan kita tak boleh simply. Macam contoh kita ambil perkataan darasa kan. Cuba perempuan tengok perkataan darasa. Apa tidak rasa? Perempuan buka muka surat 96. Ya. Darasa mempelajari kan. Muka surat 96 kanan tengah tu darasa tu belajar, mempelajari. Kan? Okey. Tapi boleh tak kita kata darisun, pelajar? Tak boleh. Orang Arab tak guna. Orang Arab guna apa dia? Talibun. Macam itulah seterusnya. Macam mana pun, kita kena tengok bagaimana orang Arab guna. So, dekat sini buku ni dia ajar kita bagaimana orang Arab guna. Tengok perkataan lagi. Faqirun kat sini. Faqirun. Okey? Faqirun. Lazidun. Ini yang kita nampak dekat sini. Qasirun. Tawilun. Okey? Ini semua bentuk yang saya sebut tadilah. Maridun. Ya? So, dia ada bentuk yang sama. Bentuk yang sama. Ini asal kata apa? Marada. Ini asal kata apa? Jadda. Jadda. Ini asal kata jamala. Jamala yajmalu. Jamila yajmalu. Kan? Lazif, ladza. Faqir, faqara. Kan? Qasir, qasara. Dan sebagainya. Kan? Ini perempuan yang penting ni kita tahulah macam mana nak macam yang mereka guna, apa yang mereka bentuk dan bagaimana mereka nak guna. Okey. Kiranya kalau dah sekarang ni dah sekali pandang dah tahu lah maksudnya ini sifat. Ini yang kita guna. Yes. Okey. So kalau kita kata, so dekat sini maridun. Kalau kita kata orang yang sakit macam mana? Al-marid. Al-maridu. Kita tak akan guna al-maridu. Kita kata al-maridu, pesakit itu. Nampak tak? Okey, maridun sakit. So kita kata, kita tak akan guna al-maridu, pesakit itu tak. Kita akan guna al-maridu, pesakit itu. Kharajal maridu minal mustashfa. Pesakit itu telah keluar daripada hospital. Contoh kita kata macam itulah. Okey. Boleh faham, puan-puan? Faham tak ni? Tak faham ni, semua senyap ni. Loading. Loading. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Loading dulu tak apa. Tak ada masalah. InsyaAllah minggu depan kita belajar lagi. Tak akan bincang lagi kan. Okey. Okay. Macam saya sebenarnya, kalau perempuan ingat sebelum tu saya pernah sebut, sebelum awal dulu. Isim tu apa dia? Isim tu ada dua jenis kan. Ada yang ada asal perkataan ni ada yang asal kata, ada yang tiada asal kata. Kalau perempuan ingat baliklah tu pelajaran awal dulu yang kita belajar tu semua. Asal jahiz kita mudah besar. Muslim asas besar. Kamu kat sini sekejap saya tunjuk balik. Kalau yang macam meja dengan kemeja tu yang tak ada asal. Yes. So misalnya kalau perempuan tengok baliklah kertas kerja yang saya beri tu, perempuan tentang pembinaan perkataan. Kan? Dia kat mana saya sebut Ada yang punya asal kata, ada yang tidak. Pada asal kata, masalah asal kata. Ni. Okey. Perkataan tengok kat sini. Dua benda ni. Perkataan yang punya asal kata dan perkataan yang diubah kepada perkataan yang lain. Perkataan yang tidak punya asal kata dan tidak boleh diubah kepada perkataan yang lain. So sekarang ini yang sebenarnya yang perempuan belajar, yang saya terangkan hari inilah
yang mempunyai asal kata dalam perkataan ini boleh diubah pada perkataan yang lain. Okay. So ada perkataan yang macam kita bincang tadi. Kalau perempuan tengok kan, asyamsu ni tak boleh ubah ni, al-qamaru, al-kalbu, ad-daifu kan. Ini semua perkataan tak boleh berubah. Tapi ada perkataan yang boleh berubah, at-talibu kan. Ya. Okay. Kat sini kebanyakan tak boleh ubah. Okay. Yang penting dia kita tahu lah perubahan tu macam mana. Okay. Dan apakah perkara yang dekat sini dia banyak bagi kita tentang isim lah. Ya. Isim. Macam perkataan ini, macam as-salah ni, boleh ubah tak as-salah? Agak-agak boleh ubah tak perkataan as-salah ni? Dia ada asal kata tak? Dia asal kata daripada perkataan solah. Kalau perempuan tengok dekat perkataan solah. 190 Ustaz. Kamus. Betul. 6. 190 betul. Okey. Solah, yasli, memanggang tu lah. Tapi asal kata daripada perkataan solah tu. Solah asla yadahu tu. Solah. Okey. Macam kita tanya ke orang kan, as-salaita anta, salah kan? Salah. Salah. Kita tengok dekat atas tu lah, muka surat 190 tu, atas sebelah kiri tu ada perkataan salah, salatan. Kan, salah, berdoa dan mendirikan sembahyang kan. Salah. So, macam kita sebutlah, dia boleh jadi, nanti kita akan belajar lah yang kita kata, orang niat solat tu kan, usolli. Kan? Hamzah kat depan tu aku tu. Kan? Hamzah kat depan tu aku. Tapi dia dengan dhammah lah. Nanti kita akan pelajari lah tu semua akan datang. Dan dia ada huruf illah. Baik. Sebab tu saya tak nak bincang pasal huruf illah ni. Berat untuk kita yang baru nak belajar. Okay? Okay. Okay. Ni muka surat 20. Perempuan boleh baca sendirilah muka surat 20 ni. Dan berikanlah makna dia sendiri. Okay? Iqra' al-kalimat Iqra' al-kalimati al-atiyati waktubha mara'iyan qawaidun natqul huruf al-qamariyah wa syamsiyah. Baik, baca perkataan-perkataan yang berikut dan tulis dia kata boleh kita kata mara'iyan ni, boleh kita kata bertepatan, ya. Boleh kita kata memerhatikan, mara'iyan. So pasal perempuan boleh tengok juga perkataan mara'iyan ni daripada perkataan apa? Agak-agak. Boleh agak tak? Siapa boleh? Ro'a Ustaz. Ro'a. Nah. Ro'a. Pandai, bagus. So ro'a. Okey. Ro'a. Muka surat 119. Tapi masalah satu lah saya kata. Dia daripada apa panggil? Bentuk daripada huruf illah kan. Jadi dia macam berat lah untuk kita nanti insyaAllah. Kita akan belajar juga, jangan risau tu. Tengok dekat ni. Ni muka surat 113. Bukan surat 113. Sebelah kiri. So ada huruf illah ya. Ra'a, yar'a, ra'yan. Ri'ayatan. Okey.
iaitu antara maksud dia lah, tengok perkataan riayatan, memelihara, mengatur. Ya. Mura'in, tengok yang memelihara, yang memerhatikan. So dengan waktu baha mura'ian, bertepatan atau menjaga, memerhatikan kawaid, kaedah-kaedah, natqul huruf, sebutan huruf al-qamariyah wa syamsiyah. Iqra al-kalimati al-atiyati waktubha mura'ian, ya, menjaga, dengan menjaga qawaid, menjaga kaedah-kaedah nutqil hurufi al-qamariyati wa syamsiyati. Okeylah perempuan, insya-Allah, ya, semoga memberi manfaat. Saya sampai kat sini saja dulu, insya-Allah. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, ada lagi kalau nak tanya? Habis. Ustaz, yang tadi tu Ustaz hantar kat grup lah. Saya punya ni, Akak boleh tengok tak saya punya laptop sekarang ni? Akak boleh nampak tak? Apa berlaku? Ada kosong. Itu yang masalahnya saya punya ni. Tadi saya baru nak save. Dah ini hari kali yang ketiga, kali keempat berlaku dah ni. Tapi nanti saya hantar screenshot. Okay, insya-Allah. Mungkin cukup sekali itu insya-Allah untuk majian tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama Kak. Terima kasih Ustaz. Sama Kak.